أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa khabar semuanya? Sudah lama kita tidak bertemu, sudah pasti rindu bertemu. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi yang penuh barakah ini untuk sama-sama kita menghadiri dan berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga, yakni menerusi majlis ilmu. Kata para ulama, apabila kita sebaik saja kita bangun daripada tidur, kita harus dan wajib untuk bersyukur di atas 3 perkara. Yang pertama sekali adalah bersyukur dengan nikmat kehidupan yang masih lagi Allah berikan. Yang keduanya, kita bersyukur dengan nikmat kesihatan tubuh badan, mata masih boleh melihat, mulut masih boleh berbicara, telinga masih lagi boleh mendengar, untuk menggunakan setiap panca indera ini untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga perlu bersyukur yang ketiganya adalah bersyukur dengan nikmat iman dan Islam yang masih lagi Allah kekalkan di dalam diri kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita bertemu menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk edisi 1 Jun 2020 bersamaan 9 Syawal 1441 Hijriah, dan kita masih lagi berada di dalam suasana Syawal yang penuh berkah ini. Mungkin kita merasakan bahawa Syawal pada kali ini ada kelainan. Jadi apa kata kita lakukan satu kelainan yang mungkin sebelum ni kita tidak pernah lakukan, iaitu kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih lagi belum terlewat, sidang penonton sekalian, untuk kita melaksanakannya. Mudah-mudahan apabila kita sudah selesai melaksanakan sebulan puasa Ramadan dan kita tambahkan pula dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada kita ganjaran pahala seolah-olah berpuasa selama setahun, seperti mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa, rancangan Tanyalah Ustaz membangkitkan topik-topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan, dan pada hari ini menelusuri daripada topik berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Ayuh sama-sama kita telusuri dan kita dalami daripada surah Al-Mujadilah yang mengandungi 22 ayat yang diturunkan di Madinah, dan Al-Mujadilah itu sendiri membawa maksud perempuan yang merayu. Sudah sepastinya kita tertanya-tanya, siapakah perempuan ataupun wanita tersebut dan apakah rayuan yang dia pinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan apakah kisah di sebaliknya? Itu semua kita akan bincangkan dan kita akan bualkan di dalam perbincangan topik kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi pastikan kita terus kekal di hadapan kaca televisyen pada pagi ini agar tidak ada satu pun baik-baik kata yang terlepas pandang daripada ilmu yang kita dapat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, bab kata pepatah Melayu, hanya jauh hari mengenal manikam, yang bermaksud hanya yang ahlinya yang mampu untuk menghuraikan tentang sesuatu ilmu yang merupakan bidangnya. Jadi untuk membincangkan topik pada pagi ini berkaitan dengan tafsir Al-Quran, rancangan Tanyalah Ustaz membawakan seorang panel yang sudah semestinya ahli di dalam bidang tafsir Al-Quran, dan insya-Allah yang akan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh sidang penonton sekalian. Bersama dengan kita pada pagi ini, sidang penonton sekalian, adalah Al-Fadil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Beraya tahun ni dekat KL Ustaz? Dekat KL. Tak dapat nak pulang. Allahu Akbar. Balik kampung. Tak apa, insya-Allah Ustaz. Mungkin ada hikmah yang besar di sebaliknya. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita nak meneruskan perbincangan kita pada pagi ini, kita masih lagi di dalam perjuangan
untuk memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia. Jadi, jom kita lihat di skrin di kaca televisyen pada pagi ini, di antara 3 perkara ataupun 3 S yang perlu kita elakkan. S yang pertama adalah sesak, iaitu elakkan daripada berada di tempat yang sesak. S yang kedua adalah sempit, iaitu elakkan daripada berada di tempat yang sempit dan tertutup. Dan S yang ketiga adalah sembang dekat, iaitu elakkan daripada bersembang dekat-dekat. Jadi sidang penonton sekalian, tak lengkap sekiranya saya tidak memberi tahu bagaimanakah cara sekiranya sidang penonton sekalian ingin bertanyakan soalan pada pagi ini. Pertama sekali, sidang penonton sekalian boleh untuk hubungi kami secara terus di talian bebas tul kami di 1800 88 1677 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 011 1233 6480 ataupun sidang penonton sekalian boleh terus untuk melayari laman Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi sidang penonton sekalian, jom kita sama-sama mendengar sedikit mutiara kata hikmah dan juga muqaddimah daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim kita berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, Surah Al-Mujadilah. Tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Moderator kita Dai Luqman, kebetulan nama kami sama, alhamdulillah. Satu Luqman muda, satu Luqman bukan tua tapi lama, tak nak mengaku. Tuan-tuan muslim simak dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah masih mengumpulkan kita di dalam program yang sangat baik, sangat memberi kebaikan kepada kita semua dari sudut memahami perbincangan tentang ilmu agama, biar tahu jangan keliru di Tanyalah Ustaz. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian, pada pagi ini surah yang akan kita baca surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah, ayat pertama dan kedua dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
Sadaqallahul azim. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, dengan maksud ataupun makna ayatnya, sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenankan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya. Sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menziharkan isterinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah, kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan demikian itu memperkata suatu yang mungkar dan dusta. Ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Ayat ini mana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan tentang satu kisah. Satu kisah di antara seorang wanita yang di dalam riwayat menyebutkan wanita ini bernama Khawlah binti Tha'labah. Dengan kisah dengan suaminya Aus bin Samit. Barangkali kita biasa dengar tuan-tuan nama Ubadah bin Samit. Ini adik-beradik dia. Aus bin Samit, seorang sahabat besar juga. Dan bila berlaku satu kes itu dipanggil zihar, insya-Allah nanti kita akan bincangkan lebih panjang, iaitu menyamakan isterinya dengan emaknya. Dia ada isteri, kemudian dia menyamakan isteri itu dengan emaknya. Boleh atau tidak perkara ini, sekejap lagi kita akan bincang. Cuma dalam surah ini, bila diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini antara pokok pentinglah sehingga menjadi tajuk ataupun menjadi penamaan kepada surah ini, iaitu mujadalah ataupun mujadilah. Kenapa mujadalah? Kenapa mujadilah? Sekejap kita sebut. Ya. Kemudian antara lain surah ini akan bincangkan juga tentang selain daripada kisah wanita ini, begitu juga akan bincangkan tentang orang-orang yang sentiasa menentang Allah dan Rasul. Dalam ayat yang seterusnya itu, kemudian membincangkan juga tentang adab-adab dalam Islam. Adab dalam majlis, adab di dalam haknya seorang yang menjemput, haknya seorang yang dijemput. Kemudian begitu juga bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mempertahankan agama sehingga ke tahap mereka sanggup untuk, kalau diminta untuk berjuang, mati ke diri pun tak apa, demi kerana untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara madmum ataupun isi kandung surah Al-Mujadalah. Jadi sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, kenapa dipanggil mujadalah pun boleh, mujadilah pun boleh. Kedua-duanya betul. Kalau disebut mujadilah, sebagaimana tajuk dalam kita punya ini kan, mujadilah poster kita, itu bermaksud wanita yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadala yujadilu mujadalatan, ya. Maksudnya berbahas, atau dalam konteks ini maksudnya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pengaduan dia kepada Nabi tentang kes zihar yang berlaku di antara dia dan suami dia. Kalau disebut tentang mujadalah, dengan masdar gitu, maksudnya surah ini menceritakan tentang pengaduan. Ada. Kalau tadi wanita yang mengadu, yang ini adalah pengaduan. Itu jadi kedua-duanya boleh digunakan. Samalah tuan-tuan dalam surah Mumtahanah, Mumtahinah. Dua-dua betul. Dua-dua kita boleh sebut. Ya, boleh sebut.
Cuma eloknya kalau disebut dua-dua sekali lah, mujadalah wa mujadilah, insya-Allah itu akan memberi satu info yang baiklah kepada kita semua. Insya-Allah cukup menarik mukadimah pendahuluan daripada Al-Fadhil Ustaz kita berkaitan dengan penjelasan bagi perbezaan di antara sebutan mujadilah dan juga mujadalah. Sebab Ustaz, bila kita perhatikan daripada rata-rata soalan yang diajukan kepada kita pada pagi ini, ada yang bertanyakan soalan menyebut surah Al-Mujadalah, ada yang menyebut surah Al-Mujadilah. Jadi kadang-kadang ada yang kadang-kadang mungkin nak berbalah pula. Jadi pada pagi ini jangan kita nak berbalah, jangan kita bertekak, rupa-rupanya kedua-duanya boleh digunakan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ini juga menceritakan juga sebentar tadi Ustaz ada menyebut berkaitan dengan surah ini bukan hanya sekadar menceritakan berkaitan dengan aduan Khawlah binti Sa'labah kepada Rasulullah SAW, bahkan ianya juga menceritakan kepada kita tentang orang yang menentang Allah dan Rasul, juga menceritakan tentang adat-adat dalam Islam, seterusnya menceritakan kepada kita tentang sifat dan akhlak para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan pertama dari Facebook kita pada pagi ini, insya-Allah, daripada saudari Nur Ashikin Muhammad Yusof. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengikut tajuk hari ini, perempuan yang merayu. Golongan perempuan yang mana dibolehkan merayu dan dengan siapa yang sepatutnya dirayu oleh perempuan itu? Dan begitu juga sebaliknya yang tak sepatutnya Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih daripada Nur dari Kota Kinabalu Sabah. Peminat tanyalah Ustaz. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri semua. Selamat Hari Raya juga diucapkan kepada saudari Nur Razikin kita. Ustaz, tertanya juga Ustaz. Kan kalau kita tengok pada zaman dahulu, kalau ada sebarang bentuk masalah, sahabat-sahabat mungkin juga isteri pada para sahabat akan terus merayu kepada baginda SAW. Tetapi di dalam situasi pada zaman sekarang Ustaz, kepada siapa yang harus mereka merayu Ustaz? Apa-apa. Baik, terima kasih kepada Nur Azikin. Soalan yang sangat baik. Dan beliau peminat tanyalah Ustaz katanya itu. Mudah-mudahan terus. Mana-mana Ustaz pun tak ada masalah untuk menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama. Baik, Muslim simak dan rahmati Allah sekalian. Bila disebut, nak jawab soalan dia dulu lah, iaitu berkenaan nak mengadu kepada siapa. Baik, pada zaman Nabi SAW terus mengadu kepada Nabi SAW. Baik, kena faham dengan jelas bahawa Nabi SAW adalah merupakan pada tubuh Nabi itu, beliau adalah Rasul. Beliau adalah Khalifah. Nah, baginda adalah bapa. Baginda adalah suami. Baginda adalah ketua kampung. Semualah itu belaka. Jadi dalam konteks itu, Rasulullah sebagai apa? Di sini kena faham bahawa Rasulullah pada kedudukan itu sebagai hakim. Ataupun kalau kita nak lebih mudah fahamnya itu qadhi. Memutuskan tentang satu hukum hakam pada masa itu. Jadi oleh kerana pada batang tubuh Nabi SAW itu ada belaka, kita pun tak orang nampak benda itu. Jadi kita kena faham bahawa kita kena rujuk kepada pada masa itu Rasulullah adalah qadhi. Sebagaimana Rasulullah sebut tentang orang yang mencuri, kena potong tangan, ya. Bila sebut tentang masalah potong tangan ini, Rasulullah kata, "Lau anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Fatimah kalau mencuri, aku potong tangan dia. Baik, dalam konteks itu siapa Nabi? Bukan melihat kepada Nabi adalah bapa, tak, sebagai qadhi. Walaupun anak dia sendiri sebagai hakim, aku kena jalankan hukuman tersebut. Jadi dengan sebab itu dalam konteks sekarang ini, kalau kes berlaku tentang zihar, penceraiannya, apa semua konteks ini siapa? Tentulah hakimlah ataupun mahkamah ataupun orang yang berhak dalam bidang ini, dalam bidang rumah tangga ini, dialah yang lebih berhak. Itu jadi asasnya, poinnya di situ. Jadi kita perlulah merujuk semula kepada hakim yang telah dilantik oleh pemerintah kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan pertama daripada saudari Nur Razikin kita sebentar tadi, dan juga mungkin juga Ustaz ramai yang bertanyakan soalan tersebut. Tapi alhamdulillah saudari Nur Razikin kita telah pun mewakili semuanya, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kejap lagi kita akan bualkan pada pagi ini Ustaz berkaitan dengan tajuk surah Al-Mujadilah kita. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Bertemu sebentar saja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu, dakwah, biar tanyalah Ustaz sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kita kembali bertemu di dalam siaran langsung Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini, membincangkan dan berbual tentang topik berkaitan dengan surah Al-Mujadilah ataupun surah Al-Mujadalah, di mana berkaitan dengan perempuan yang merayu, iaitu seperti mana yang kita sudah pun sedia maklum sebentar tadi, Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim kita telah menjelaskan kepada kita berkaitan dengan surah ini ataupun asbab penurunan surah ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sekali lagi saya wawarkan, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami pada pagi ini, bolehlah untuk hubungi kami secara terus di talian bebas tul kami di 1800 881677 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 011 1233 6480 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Sidang penonton sekalian yang mungkin sekarang ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk klik button kongsi ataupun butang kongsi, sebarkan kepada seberapa ramai yang boleh ilmu yang kita perolehi pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab kita menjana saham pahala untuk saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, Al-Fadhil Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan yang berikutnya daripada Facebook, daripada sahabat kita iaitu Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk ayat yang ketiga, soalannya, bolehkah Ustaz huraikan tentang hukum zihar dan kifarah yang Allah nyatakan dalam ayat ini? Apakah bentuk-bentuk zihar yang Allah haramkan dan larang ke atas suami dari mengucapkannya kepada isteri mereka? Dan soalan yang kedua yang Ustaz, apakah hikmah Allah melarang suami menziharkan isteri mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Ustaz, bagi saya ini merupakan satu soalan yang baik. Dan juga Ustaz, mungkin tadi Ustaz ada nak tambahkan sedikit juga berkaitan dengan soalan pada Nora Zikin kita seperti tadi. Selain daripada hakim, adakah juga kita boleh merujuk kepada ketua keluarga ataupun ketua kampung misalnya untuk kita bincangkan permasalahan rumah tangga, Ustaz? Ya. Tafadhal masykur. Terima kasih dan Luqman, soalan yang baik tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian. Merujuk tadi kita kata kena rujuk pada qadhi. Ya, kalau kita rujuk online boleh tak? Tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian, orang lain bukan pemutus. Kalaulah rujuk tanya mungkin bolehlah. Tetapi kadang-kadang pertanyaan kepada yang bukan berhak akan menyebabkan banyak fitnah yang lain. Contohnya dia tanya kepada, ialah ustaz juga dia tanya tak. Cumanya ustaz ini bukan dalam bidangnya. Bila dah bukan dalam bidang akan menyebabkan mungkin ada pandangan-pandangan tertentu. Jadi ustaz cadangkan dalam kes-kes seperti ini mesti merujuk kepada ahlinya, iaitu siapa dia? Orang yang memang tugasnya qadhi ini. Di dalam hal rumah tangga ini dialah akan memutuskan. Dan ada kalanya ustaz-ustaz ini juga mereka ini pernah jadi qadhi, tetapi selepas itu sudah tamat, sudah berhenti, tetap juga pemutusnya kepada orang yang dilantik oleh pemerintah. Pemerintah sekarang. Jadi sekarang ni semasa ini, adapun yang telah ataupun yang telah bersara apa semua, dia boleh beri pandangan-pandangan. Jadi maksud Ustaz sekarang ada setengah orang ni dirujuk dalam Facebook. Jadi dia cerita dalam media sosial, dia cerita seperti itu, akhirnya membawa kepada banyak masalah. Jadi akhir kita hendaklah merujuk kepada yang berhak dalam hal ini. Baik. Kemudian kita pergi kepada soalan daripada Masrifah tadi. Tuan-tuan, soalan tadi adalah berkenaan dengan bagaimana tentang hukum zihar. Dan hukum zihar ini perbincangannya agak panjang. Nah, walau macam mana pun untuk memudahkan kita bersama, zihar ini diperbincangkan di dalam 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang mana zihar ini pada awalnya adalah satu amalan ataupun perbuatan jahiliah. Nah, orang jahiliah ini apabila dia lama-lama dia tak suka pada isteri dia, tak suka pada isteri dia, dia akan hakikat dia nak ceraikan isteri dia. Tapi dia saja menggunakan. Tapi menggunakan kaedah zihar. Jadi kalau dia cerai terus, makna senang cerita dah terlepas, walaupun sakitnya tentang talak itu berlaku, perceraian itu berlaku, itu ada kesan, tetapi dah senang, dah dilepaskan terus, dah tahu kedudukan wanita tersebut.
Jadi kalau wanita tu nak buat apa, nak kahwin lain atau nak cari urusan-urusan lain, dia boleh buat sebab dah terlepas. Tapi zihar tidak. Menyebutkan perkataan zihar ini akan menyebabkan dia terkontang-kanting. Dia bukan putus lagi. Tak. Gantung tidak bertali. Ya, jadi susah juga begitu. Akhirnya mereka sebutkan perkataannya, enti alayya ka dhahri ummi. Kamu ini belakang kamu seperti manalah ibu aku. Allah. Menyamakan terus belakang dengan belakang itu, maka dengan sebab perkara tersebut berlakulah zihar. Dan ini difahami oleh masyarakat jahiliyah. Maka kita katakan dalam hiwar ataupun yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khawlah pun ada cerita. Dia kata sedangkan yang Aus sebut begitu tu, dalam keadaan sebutnya itu berlaku jahiliyah punya. Zaman Islam tidak begitu. Lalu itulah Khawlah merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan nak pakai jahiliyah tu punya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, perlu diingat apa-apa sahaja yang berlaku sebelum Islam. Ada yang Islam terima dan ada Islam tolak, bukan semua. Ada Islam terima, ada Islam tolak. Kalau yang benda-benda baik yang Islam terima sebelum Islam ialah seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sunnahnya iaitu suka melayan tetamu. Nabi Ibrahim ni tak boleh makan seorang-seorang. Kalau makan mesti nak cari orang. Tak lalu dia nak makan seorang. Itu sifat Nabi Ibrahim. Jadi begitulah. Sehingga disebut dalam Quran bagaimana Ibrahim melayan tetamu, malaikatnya apa semua, akhirnya malaikat tu tak makan, cerita lain lah. Tapi nak beritahunya ialah cara Ibrahim melayan tetamu. Dia suka pada tetamu ini yang akhirnya membawa kepada dalam Islam fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Baik. Kemudian begitu juga tentang perkara jahiliyah tadi, Islam iktiraf. Sekiranya buat begitu juga, walaupun sama dengan sebelum Islam punya kerja jahiliyah, tetapi kalau buat begitu benda yang sama, maka terjadilah hukum zihar ini. Baik. Jadi ulama menyebutkan ada dua perkara tentang masalah zihar. Satu dengan lafaz sarih. Lafaz sarih ini menyebutkan, tuan-tuan puan-puan, jelas sekali ini iaitu menyamakan isteri dulu dengan ibu. Awak seperti ibu saya. Muka awak sama macam ibu saya. Tangan awak sama macam tangan ibu saya. Ataupun menyamakan di antara ibu tadi ataupun yang mahramnya, yang memang dia tak boleh kahwin sampai bila-bila, dengan anak kah, dengan kakak kah, dengan apa nama, yang mahram yang tak boleh kahwin. Maka dengan sebab itu, maka dia berlaku zihar. Itu sarih. Yang kedua ialah lafaz kinayah. Lafaz kinayah ini bermaksudnya iaitu dia menyamakan, awak ni cantik macam mak saya lah. Bukan anggota, tetapi macam mak saya. Awak ni kalau nyapu kan macam mak saya lah. Awak kalau cuci-cuci bersih rumah, gaya mak saya lah. Itu bagi kinayah. Tak jelas lagi lafaz itu, maka yang ini tergantung kepada hakim. Bukan, tergantung kepada niat. Baik. Yang memutuskan niat siapa, itu kembali kepada hakim. Kalau berlaku keadaan ini, maka dia kena bawalah perkara ini kepada orang yang berhak, iaitu hakim ataupun qadhi yang akan memutuskan perkara ini. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, yang paling Ustaz minta pada hari ini, oleh kerana dia ada lafaz sarih dan lafaz kinayah tadi, kalau berlaku, maka pergilah kepada pihak yang berhak, qadhi kita, tanyalah macam mana keadaan telah berlaku dan seumpama. Sebabnya kesannya agak besar di dalam hal rumah tangga ini. Sehingga untuk hidup bersama kembali di antara isteri dan suami yang berlaku zihar ini, dia perlulah kepada syarat-syaratnya, iaitu pertama sekali orang ini kena dia memerdekakan seorang hamba. Merdeka seorang hamba. Yang kedua ialah, peringkat yang kedua iaitu hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Mula-mula merdekakan hamba. Yang kedua ialah dia berpuasa 60 hari berturut-turut.
Puasa 30 hari kita puasa jeng dah. lelaki ataupun perempuan Ustaz? Ya. Dua-dua sekali ke? Lelaki. Lelaki Ustaz. Lelaki. Kemudian yang ketiga ialah dia kena memberi makan 60 orang miskin. Ala hasabi tertib, iaitu kalau tak boleh yang pertama, nak nak cari hamba tak jumpa dah, maka turun yang kedua. Tak boleh yang kedua, nak puasa 60 hari tak boleh, barulah yang ketiga. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini perkara besar. Dia tak boleh buat keputusan sendiri. Iaitu apabila dah berlaku ini, tak apalah. Kita sedekah ialah 60 orang fakir miskin. Tak boleh begitu. Dia kena diputuskan oleh pihak hakim. Allahu Akbar. Jadi memang sidang penonton sekalian, rupa-rupanya janganlah bermain-main dengan perkara berkaitan dengan zihar ni, sebab ianya memang nampak seperti mudah untuk dilafazkan, tapi untuk kita tanggung semula dengan kifarah tersebut cukup-cukup menyusahkan sebenarnya. Jadi Ustaz, sebenarnya kita sekarang ni di talian pada saat sekarang kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razi Rejab kita yang dirindui ramai juga ni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Jadi Ustaz, kami dimaklumkan bahawa sekarang ni Ustaz sedang berada di Kedah untuk membantu menguruskan ayah yang tidak berapa sihat Ustaz. Ustaz, kita sekarang ni kita ada sedikit masalah audio Ustaz. Tapi tak apa, sebentar lagi kita akan kontak semula. Jangan risau, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada sedikit masalah teknikal pada pagi ni. Biasalah, dia orang kata apa, bila mana berkongsi ilmu ni sudah semestinya ada orang kata cabaran dan juga ujian-ujian yang perlu kita hadapi tu Ustaz. Jadi Ustaz, tambah juga Ustaz, sebenarnya Ustaz, nak ditanyakan jugalah berkaitan dengan kadang-kadang ni kita bila mana hidup bersuami isteri ni Ustaz. Kadang-kadang kita ni macam, yalah sebagai seorang lelaki, saya ambil contoh sebagai saya lah. Seorang lelaki ni kita ni dah memang membesar dengan masakan ibu. Kita membesar dengan gaya cara hidup ibu kita yang membesarkan kita Ustaz. Jadi Ustaz, salah ke? Adakah jatuh zihar sekiranya kita menyamakan contoh masakan kamu ni masak ni macam mak aku masak dulu lah. Ustaz, adakah jatuh zihar Ustaz? Ya, soalan baik. Ini pun memang menjadi fokus kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Tentulah di dalam hidup suami isteri ini dia tidak indah kalau tidak ada derai tawa, kemudian apa ni, ya asam garam dalam hidup begitulah. Nah, memuji-muji di antara pasangan tak ada masalah. Abang ni nampak smart lah. Umur dah 60 dah, semak lagi dia kata. Jadi itu antara apa ni suami dan isteri, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan, hendaklah ini pada suami ni dia perlu perhati. Nah, Allah apa salahnya macam Man sebut tadi kan, tentang dia nak puji macam mak dia, apa salahnya. Baik, walaupun ada khilaf ulama dalam hal ini, Ustaz minta sangat janganlah kalau nak bagi contoh cantik ke isteri kita tu, baik ke, berilah contoh yang lain. Selain pada ibu kita. Nak menjauhi khuruj minal khilaf mustahab. Ini kita keluar daripada benda khilaf ini. Nah, macam mana contoh yang lain? Oleh kerana zihar ni bab yang boleh membawa kepada berlakunya penceraian. Sama juga kita tak bermain-main dengan penceraian tak? Betul Ustaz. Saya hari ini ceraikan awak saja je. Tak ada, kita tak bermain-main. Kenapa? Kerana itu bukan benda main-main. Jadi dalam hubungan suami isteri ada perkara boleh, ada perkara tak boleh. Jadi yang ini Ustaz, kalau kata isteri cantiklah awak ni, macam ratu cantiklah. Apa salahnya? Boleh je kan? Awak ni cantik macam awak sebelah rumah kita. Abang nak sebelah rumah kita ke apa? Situ pula pergi. Tak maksud sebenarnya. Carilah orang lain. Yang menggambarkan yang bukan mahram kita semata-mata untuk mengelak perkara ini. Masakan awak macam masakan ibu lah. Dia. Jadi benda-benda seperti itu, walaupun ada khilaf Ustaz beritahu perkara ini, tapi tolonglah kita. Masakan awak ni sedap macam chef lah. Kan boleh juga kan? Tak ada masalah. Jadi dengan sebab itu, cuba sangat-sangat Ustaz minta kita elakkan perkara ini. Elakkan daripada menyamakan ini di antara isteri dengan seorang yang mahram dengan kita. Rupa-rupanya perkara ini merupakan satu perkara yang cukup berat Ustaz sebenarnya. Beratlah. Sebab kita kadang-kadang mungkin seperti mana perceraian, niat bermain-main pun akan jatuh hukum. Sama juga dengan konsep dengan zihar ini. Jadi sedemikian sekalian, sekali lagi kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Razi Rejab kita, insya-Allah. Kali ini kita sudah pun bersedia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Ustaz. Minta maaf Ustaz, tadi ada sedikit masalah teknikal.
Tak ada masalah. No problem. Selamat Raya Aidilfitri Ustaz. Alhamdulillah, muskilah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri, maaf zahir batin, taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Ustaz, kami dimaklumkan Ustaz sekarang ni sedang berada di Kedah untuk menguruskan ayah yang sekarang ni mungkin tidak berapa sihat Ustaz. Benar ya. Jadi Ustaz, sedikit persoalan Ustaz, bagaimanakah prosedur Ustaz sewaktu mana nak pulang dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat ni Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman, Dr. Luqman dan semua yang menonton, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Ini bagus juga soalan ni biar tahu jangan keliru ya. Yang pertama ikut saluran undang-undang. Pastikan kita dapatkan surat perakuan daripada doktor yang menyatakan ayah kita tak sihat atau sebagainya. Lepas tu saya bawa ke balai polis yang berdekatan. Kita isi satu borang permohonan, nyatakan dengan betul sebab-sebab kita nak pulang ke kampung, dan kita sertakan surat sokongan pemakluman kepada doktor, hospital semua. Lepas tu pihak balai PDRM akan proses, ketua balai akan pertimbangkan. Alhamdulillah beliau luluskan dan hari ini berada di kampung. Alhamdulillah, tabarakallah. InsyaAllah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ayah Ustaz akan kembali sembuh dan pulih seperti biasa, insyaAllah, amin. Jadi Ustaz, kami sebenarnya Ustaz di studio dan juga saya tahu kebanyakan penonton-penonton di rumah semua merindui suara Ustaz, baik-baik taranum yang dibacakan oleh Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz bolehlah sambungkan bacaan daripada surah Al-Mujadilah kita pada pagi ini Ustaz. Tafadhal Ustaz. Masya-Allah. Sebelum tu minta izin Ustaz Dr. Luqman untuk nak sambung bacaan ni. Sebenarnya kita tiga berbiru ya pagi ni, masya-Allah. Ya, Allahu Akbar Ustaz, seperti berjanji. Seperti berjanji. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كتبوا كما كتب الذين من قبلهم إن الذين يحادون الله ورسوله
ورسوله كتبوا كما كتب الذين من قبلهم الله الله إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Sebab berkongsi kami pada pagi ni, alhamdulillah terubat rindu kami semua Ustaz mendengar suara Ustaz. Jangan tanya Ustaz ni. Jadi Ustaz, bila kita berlintas langsung ni dia punya getaran dan juga getaran dia lain macam. Allah Akbar Ustaz, biasa Ustaz. Apatah lagi yang berada dekat studio pada pagi ni Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz, terima kasih Ustaz sekali lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan Ustaz. Assalamualaikum. Doakan ayahanda segera sembuh insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah Ustaz, sudah penonton sekalian, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rozi Rejab yang di mana memang terkenal dengan suaranya yang cukup merdu membacakan Al-Quran. Jadi kita akan nak ambillah sedikit Ustaz, apakah di antara pengajarannya tu. Namun sebelum tu sidang penonton sekalian, kita akan berhenti berehat sebentar, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz. Sampaikan biar tahu, jangan keliru. Bertemu sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu menerusi rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kita pada pagi ini ditakdirkan untuk bertemu dan juga antara panel kita pada pagi ini Al-Fadhil bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim kita, di mana banyaklah Ustaz sekarang ni pun sudah banyak input-input berkaitan dengan surah Al-Mujadilah yang dapat kita sama-sama pelajari pada pagi ini. Dan sebentar tadi pula kita bertemu pula ataupun kita berlintas langsung bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rozi Rejab yang juga
mendayukan Ustaz. Membacakan kepada kita daripada ayat yang ketiga sehingga ayat yang ketujuh, juga daripada surah Al-Mujadilah dengan suara yang sayu, walaupun Ustaz sekarang ni sedang menghadapi sedikit orang kata ujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan agar ayah kepada Al-Fadhil Ustaz kita diberikan kesihatan dan kesembuhan yang cepat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, sekali saya wawarkan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami pada pagi ini berkaitan dengan topik kita surah Al-Mujadilah, perempuan yang merayu, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, insya-Allah. Sidang penonton sekalian, Ustaz, kita nak teruskan dengan persoalan berikutnya daripada talian WhatsApp kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam ayat yang ketujuh, mengapa Allah berfirman dalam ayat ini dengan apakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Adakah Allah melarang keras pada orang yang mempermain-mainkan hukum zihar? Dan soalan yang keduanya, apakah maksud setiap bisikan antara 3 orang, maka Allah yang keempat, dan setiap bisikan antara 5 orang, maka Allah lah yang keenam? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Jadi Ustaz, ini juga bertepatan dengan ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Rozi Rejak sebentar tadi. Jadi bolehlah Ustaz memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan tafsiran daripada ayat 3 ke 7 surah Al-Mujadilah Ustaz. Tafadhal. Baik, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Tidak dituliskan. Baik, soalan yang baik, dan sebelum itu saya nak komen sikit tentang Ustaz Razi. Sekejap. Sebenarnya antara kami ada rahsia. Ada rahsia? Ada rahsia. Pagi ni jangan dibongkar. Kita nak bongkarkan sikit lagi. Ustaz Razi dan Ustaz ni sebenarnya pernah masuk musabaqah bersama zaman sekolah dulu. Jadi cuma kalau tengok siapa menang, kita cerita lepas ni ya. Itu masih rahsia di antara kami. Baik, semoga Allah mempermudahkan urusan Ustaz Razi dan ayahnya, diberi kesembuhan insya-Allah. Dan terima kasih Ustaz Razi di atas bacaan tadi. Pertama dengan Taranum Hijaz murattal, Taranum Hijaz murattal, kemudian yang kedua ada nahwan sikit. Kemudian yang ketiga itu ada Bayati Husaini. Mudah-mudahan kita dapat ambil kebaikan bersama. Baik, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, berkenaan dengan soalan ini berkait dengan ayat yang ke-7. Fokus kita itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Allah menyebutkan tentang kamu tidak lihatkah bahawa Allah ni tahu belaka langit kah, di bumi kah, semua dia tahu. Jadi poin sangat penting ni tuan-tuan, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. ilmu Allah ni habis tahu belaka. Ilmu Allah ni habis meliputi belaka. Di sini ada ilmu Allah. Di luar sana ada ilmu Allah. Di rumah tuan-tuan ada ilmu Allah. Depan TV, belakang TV, semua ada pengetahuan Allah. Tidak akan terlindung walau sedikit pun. Baik, cuma dalam isu yang berkait dengan ayat ini ialah tuan-tuan, iaitu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak berlaku bisikan, perbicaraan rahsia di antara 3 orang melainkan yang keempat adalah Allah. Kalau 5 orang, yang keenam adalah Allah. Baik, tuan-tuan, dalam hal ini kalau tengok zahir ayat, macam kita bincang 3-4 orang, tiba-tiba Allah yang keempat, kemudian Allah yang keenam. Jadi seolah-olah Allah tu ada dengan kita. Jadi dalam hal ini ulama menyebutkan tentang bila Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada orang kata Allah kat langit. Tapi tuan-tuan Ustaz nak sebutkan dalam hal ini ada ayat yang sangat jelas, tidak ada khilaf.
ayat ini termasuk dalam masalah mutasyabihat. Apa mutasyabihat? Iaitu ayat yang samar. Samar-samar maksudnya. Ayat samar. Ada orang kata bahawa Allah di langit. Dalilnya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas, itu terjemahan lafzi lah. Secara lafaznya Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian amintum man fis sama, adakah kamu merasa aman dengan siapa di langit dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, simak rahmati Allah sekalian. Ayat-ayat ini semua adalah mutasyabih. Apa dia mutasyabih? Itu tidak jelas. Bila tidak jelas, kenapa kita tidak kembali tidak jelas kepada yang jelas? Yang dah jelas. Yang dah jelas ada. Apa yang dah jelas? Iaitu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama. Sekali dengan Tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah, tidak depan, tidak belakang. Jihad sit. Adalah akidah Tahawiyah menyebutkan ni yang 6 tempat ini. Kita sebutlah mana-mana pun tidak. Allah tidak begitu. Jadi Ustaz kalau disebutkan atas bukan bermaksud atas. Ya. Dengan sebab itu dari segi lafaz ya, tapi dalam Quran ni banyak majaz. Majaznya apa? Iaitu perkara yang disebut bukan dengan makna zahirnya. Contohlah, kita dulu kan zaman-zaman sekolah kan. Adalah kali murid-murid kawan-kawan kita yang menggelarkan cikgu dengan gelaran tertentu. Cikgu ni garang, singa. Bila masuk kelas. Kenapa? Singa dah datang. Baik, Ustaz nak tanya, singa dah datang tu maksudnya apa? Singa sungguh ke datang dalam kelas? Cikgu yang garang. Cikgu yang garang itu. Sebab itulah dalam ayat Quran yang Allah Subhanahu taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Al-Quran sebut, kamu tanyalah kampung. Was'alil qaryah, itu makna zahir tu. Tanyalah kampung. Dan juga itu unta-unta yang kami nak tanya. Yang unta. Baik tuan-tuan. Ada logik Quran akan bercakap tentang tanyalah kampung. Kampung nak jawab tanyalah apa? unta. Kuda ke unta kami naik. Macam mana nak tanya, tak masuk akal. Tak terjawab. Ya, kampung mana nak jawab. Maksud dia itu was'ali ahla, ada ahla di situ. Ini panggil majaz. Maknanya Quran bukan semuanya dia bercakap di atas dasar secara lafaz. Yang bersifat seperti ini tuan-tuan masuk bab mutasyabih. Kalau kata Allah di atas tadi, maka ulama menyebutkan dengan makna-maknanya. Baik, Imam Nawawi beri dua pandangan ini. Kalau tuan-tuan nak guna begitu, okey, no problem. Dua pandangan, dua cara. Nombor satu, kita kata Allah di atas tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka kita jawab begini. Salafus salih ialah amirruha kama ja'at. Biarkan ayat tu seperti mana asal. Jangan ubah begitu. Allah fis sama. Cukup. Makna apa aku tak tahu, kaifiat apa aku tak tahu. Bagaimana? Jangan tanya. Semua sekali. Allah kata gitu, aku kata gitu. Habis. Okay. Kalau beri makna, masalah. Okay, Allah berada di atas, itu susah. Tapi kita katakan sebagaimana ayat kata. Nu'minu bima ja'a. Kita beriman seperti mana ayat tersebut kata. Sepanjang inilah. Bila Allah kata Allah yang kelima, Allah kelima lah. Allah keempat lah. Itu cukup. Sekat itu sahaja. Makna serah kepada Allah Subhanahu. Jangan kita nak mempersoalkan. Ya, itu nombor satu. Nombor dua ialah iaitu ditakwil kepada ma yaliqu bihi ta'ala likamalihi, ditakwil kepada yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian dan kesempurnaan dia itu. Jadi memberi makna. Jadi dalam hal ini kalau kita katakan dan sebut tadi iaitu 4 ataupun 6 tadi merupakan maknanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk pada akal, maksudnya Allah dengan zatnya di situ. 4 orang duk 3 orang duk bercakap, yang keempat tu Allah. Allah sungguh tu zat Allah, tak boleh kata gitu. Sebab Allah sebut dengan muhkam iaitu laisa kamitslihi syai'. Aku tidak serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan aku. Tak ada sama. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini dalam hal ini. Jadi dengan kalau timbul persoalan kenapa Allah sebut ma yakunu min najwa salasat illa huwa rabi'uhum. Allah sebut 4. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Allah sebut 6.
Kenapa tidak nombor-nombor yang lain? Ini pandangan ulama tafsir dalam hal ini ialah menyatakan halah waqi'iyah. Situasi yang berlaku dalam jumlah itu. Iaitu apa dia? Jumlahnya ada puak-puak munafik yang sedang membuat kacau atau sedang berbicara tentang nak buat jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Misalnya Rabi'ah dan juga Amrunya, disebutlah beberapa nama itu, jumlah itu dah. Maknanya keadaan yang berlaku itu ialah kerana orang munafik dan jumlah tersebut, maka Allah sebutkan. Itu satu. Kemudian yang kedua ialah ini sebutan secara umum sahaja, berapa kamu pun wala aktsara min zalik, berapa banyak lagi pun serupa sahaja, Allah tetap mengetahui dan juga mendengar apa yang dikatakan. Allahu Akbar. Jadi satu kesimpulan yang cukup menarik iaitu kita jangan samakan Allah dengan sesuatu makhluk ataupun yang lainnya, Ustaz. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan menjawab persoalan yang diajukan sebentar tadi. Banyak lagi yang kita akan kupaskan dan kita akan gali serta cari. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu menerusi rancangan Tanyalah Ustaz. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah, biar Tanyalah Ustaz sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penonton, kita kembali bertemu dalam rancangan pada pagi ini, berbual, berbincang, mencari jawapan berkaitan dengan tafsir daripada surah Al-Mujadilah ataupun perempuan yang mengadu ataupun merayu. Jadi alhamdulillah sudah pun sejam kita bersiar langsung pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mengundang rahmat dan juga berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, jawapan daripada Al-Fadil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim kita pada pagi ini. Ingat, jawapan yang kita dapat tidak cukup sekadar kita ambil dan kita simpan di dalam hati kita, tetapi kita perlu ambil, simpan dan juga kita sebarkan kepada sidang penonton ataupun sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi sahabat-sahabat penonton yang mungkin saudara-saudara serumpun kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan juga Singapura yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Kami daripada pihak produksi, kru produksi Tanyalah Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih kerana setia untuk memilih rancangan Tanyalah Ustaz sebagai platform kita menerima ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, Ustaz, kita pada saat sekarang ni kita sedang nak akan adakan sedikit sidang video dengan tadi kita dengan Al-Fadil Ustaz Rozi Rejab. Ini kita bersama pula dengan anak beliau yang juga merupakan seorang hafizul Quran, Ustaz. Itu bersama dengan saudara Nabil Rozi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nabil? Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah sihat no. Tanya sikit, apa Nabil sudah berapa lama menghafaz Al-Quran ni? Daripada tingkatan 1. Sekarang umur? Sekarang ni umur tingkatan 5. Oh, Masya Allah Akbar. Dah habis berapa juzuk dah sekarang ni Nabil? Alhamdulillah habis dah 30. Masya Allah, subhanallah, hebat. Hafizul Quran. Mudah-mudahan dapat beramal dengan Al-Quran yang telah dihafal. Jadi, Nabil, kami nak mendengarlah sedikit baik-baik ayat suci Al-Quran pada surah Al-Mujadilah. Bolehkah kalau Nabil nak minta Nabil menghafaz ni, boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah, ingatlah, hafaz, bukan membaca. Okey, silakan, Nabil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول
وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira Nabil. Sedap bacaan tu. Tahun ni tak ada tarawih kat mana-mana, imam tarawih di mana-mana lah. Tak apa, insya-Allah mudah-mudahan terus murahkan rezeki, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan ya Nabil ya. Amin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Ustaz. Saya bila mana berhadapan dengan seorang pelajar yang hafizul Quran ni Ustaz, macam Ustaz lah kan. Kan rasa macam gemetar Ustaz. Sebab saya dah umur 31 ni pun Ustaz, masih lagi orang kata apa nak menghafaz Al-Quran tu yang lazim-lazim je lah Ustaz. Oh, yang nak menghafaz satu Al-Quran tu dah orang kata apa otak dah semakin orang kata apa dah semakin ni banyak masalah pula timbul ni. Menyebabkan kita payah nak hafazkan Ustaz. Jadi kita berbalik kepada apa yang dibacakan oleh saudara Nabil tadi Ustaz, berkaitan daripada surah Al-Mujadilah juga, daripada ayat yang 8 ke 12. Sudah semestinya ada input yang menarik untuk Ustaz kongsikan. Dan saya tertarik Ustaz berkaitan dengan salah satunya tu, berkaitan dengan bila mana duduk dalam satu majlis tu kena duduk rapat-rapat, datang ke depan dan sebagainya Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Pertama sekali tahniah kepada Nabil. Yang baca Quran sangat baik seperti bapa dia lah. Oh, tu Ustaz. Alhamdulillah. Dan cuma Ustaz nak sebutkan sikit Nabil gaya baca tadi namanya Tarannum Hijaz. Murattal. Ya. Walau macam mana pun Tarannum Hijaz ini ayat yang berkenaan yang kita baca ini ada menyebutkan tentang perbuatan yang tidak elok, perbuatan yang jahat dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi golongan munafik dan juga golongan Yahudi dalam ayat ini. Jadi masa ayat yang beri makna demikian, kita tekanlah suara sikit. Contoh auzubillahi minasyaitanirrajim.
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Ala kulli hal yang Nabi baca itu betul dah, tak ada masalah. Cuma yang Ustaz tekankan di mana penekanan perlu diberikan dengan tujuan untuk memberi satu ayat itu seolah-olah kita membaca dengan menghayati ayat tersebut. Memahami maksudnya, dan Nabi nampaknya dah elok pada bahagian itu, tinggal lagi tambah sikit lah. Tambah sikit insya-Allah. Top up sikit. Baik. Jadi menyentuh pada yang tanya tadi kan, saya nak respon sikit saja. Berkenaan orang yang dah, orang kata nak menghafal Quran tapi kita rasa dah melepasi tahap nak menghafal apa semua. Gini Ustaz bagi contoh. Ada kaedah mudah tuan-tuan, semua sekali, tidak kira siapa, man ke atau siapa-siapa nak menghafal Quran boleh saja. Tentukan surah mana yang nak dihafal. Contohnya kalau juzuk 29, 28, ini surah pendek-pendek ni. Nah, kalau surah ini baru 3 muka lebih sikit kan. Ada yang 2 muka surat, sekitar itulah. Maka tuan-tuan, gunakan masa kita ada, khususnya atas kereta. Man kalau naik kereta berapa lama? Nak sampai ke Seri Pentah ni berapa? 40 minit Ustaz. 40 minit ada. Ambil surah ini, khusus satu muka, dengar sahaja. Dengar sahaja. Berapa kali? Dengarlah 10 kali. Sehinggalah kita atas kereta tu ambil satu muka tu dulu, dengar berulang, cuba ikut sikit. Maka tuan-tuan, dengan sebab itu kita dah dapat satu gambaran jelas tentang, belum hafal lagi, gambaran jelas. Bila dah nampak dah dia punya ayat sikit sebanyak tu kan, maknanya kalau imam tersebut baca, kita dah tahu dah ayat ni begini dah nampak dah lebih kurang. Maka pada masa itu cuba ikut. Okey Ustaz. Pasang, ikut pula. Baca bersama. InsyaAllah tuan-tuan, untuk satu muka surat. Ya, satu muka surat. Dengan hanya mendengar, tanpa hafal. Dengar sahaja dan ikut itu. InsyaAllah akan mengambil masa. Kalaulah berterusan atas kereta tu, 1-2 jam. Satu muka surat boleh enggak insyaAllah. Oh macam cepat sangat. Cubalah dulu. Saya cuba. Mungkin dia berkadaran dengan orang. Mana orang ni cepat sikit, orang ni lambat sikit. Tapi kalau tuan-tuan buat begitu, insya-Allah. Maknanya sekarang keadaannya menghafal tanpa menghafal. Menghafal tanpa menghafal. Ya, menghafal tanpa menghafal. Secara tidak langsung. Dengar begitu, ikut. Dengar, ikut. Ingat. Kalau menghafal secara khusus, dia kena buka Quran. Ya, buka Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi tu. Jadi teruklah sikit. Ini Ustaz menghafal dengan mengaktifkan hingga bawah sedar. Ya, betul lah. Secara tidak langsung. Dan Ustaz dalam zaman menghafal tu ada beberapa surah Ustaz buat begini. Masa tu kita dah letih menghafal, kan dengar je lah. Masa tu zaman kaset. Tak sempat ngamal kot. Ada Ustaz. Pasang kaset tu dengar. Ingat. Alhamdulillah. Lepas tu kena ulang tu memanglah, cuma nak beritahu kaedah sahaja. Kaedah dah. Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak seterusnya Ustaz untuk yang jawapan bagi ayat-ayat yang berkaitan dengan Ya, terima kasih. Silakan Ustaz. Ayat nombor 8 tadi, tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad akan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, iaitu di zaman sebelum itu ataupun di awal sedikit sebelum itu menyebutkan bahawa orang Yahudi telah diingatkan oleh Allah dan Rasul supaya jangan buat begitu. Mereka sengaja berbisik-bisik untuk mencetuskan perselisihan, nak pancing-pancing supaya boleh berlakunya benda yang tidak elok. Kalau dikiaskan zaman sekarang tuan-tuan, barangkali dalam Facebook, dalam media sosial yang sengaja-ngaja orang letak satu caption, satu kata-kata status, sengaja letak tu untuk menimbulkan perkara seperti ini, dan ini dilarang dalam agama, sengaja-ngaja ya.
Kemudian mereka berbalik melakukan perkara tersebut yang telah dilarang dan serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dan mereka berkata sama sendiri, kalau benar Muhammad itu utusan Allah, maka sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kami ucapkan itu. Cukuplah untuk mereka neraka jahanam yang mereka akan dibakar di dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Ini sikap ini telah dilakukan oleh golongan Yahudi khususnya dalam ayat ini, iaitu mereka ini kalau menimbulkan mencetuskan pergaduhan, perselisihan, pertelingkahan dan seumpamanya, dan juga mereka kalau lalu Nabi mereka beri salam. Beri salam. Buat baik pula. Tapi salam dalam bentuk yang lain. Okay. Nah, kita assalamualaikum. Kita kata tak? Dia kata apa? Assalamualaikum. Assam makna mati. Mati. Sam itu al-maut. Jadi kalau sekali-sekali salah dengar, kata, dia bagi salam pun tak, dia suruh mati. Itu. Mana mendoakan kematian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam. Maka dalam hal ini tuan-tuan, Rasulullah membalas mereka balik wa'alaikum atau wa'alaika. Kembalilah kepada kamu semula. Assam. Baik, Ustaz nak kaitkan sikit sini. Kita dalam biasa kalau teks mesej ya, kita mesej apa semua ni, kita tulis apa mula-mula sekali? Askum. Askum, apa lagi ya? Salam. Macam-macam ada. Tuan-tuan, Ustaz nak minta begini, dalam ayat Quran, kita guna perkataan salam lebih baik. S-A-L-A-M. Itu lebih baik. Salam. Ataupun assalam bolehlah. Tapi dalam ayat, misalnya dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Baik. Tuan-tuan, dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ini menceritakan tentang malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Nah, bila datang Nabi Ibrahim ini, datang tiga malaikat dan mereka berkata qalu salama. Katakan salam. Mereka berkata salam. Sebenarnya salam di sini maksudnya direngkas kepada assalamualaikum. Tapi sebut salam. Salam. Quran guna salam. Maka balas Nabi Ibrahim qala salam. Balas salam balik. Salam. Baik, tuan-tuan, nak disebutkan di sini ialah perkataan kalau guna S-A-L-A-M itu mencukupi. Kita tak nafi kalau guna Assalamualaikum. Lebih baik. Tapi kalau melarat type lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lah. Ustaz tulis Assalamualaikum WBT. Kita cerita sekarang nak dapat pahala. Sebab banyak kita mesti kan. Tulis salamnya S-A-L-A-M. Kalau S-L-M pun penuhkan sikit lah. Nak 5 patah, 6 patah, 6 huruf saja kan. S-A-5 huruf. S-A-L-A-M. Tulis itu lebih baik. InsyaAllah dapat pahala. Tanpa menafikan bahawa yang lebih baik adalah Assalamualaikum. Jadi kalau larat boleh copy paste tak apalah. Tapi kalau tak larat tulislah salam. Mencukupi. Jadi tuan-tuan, ini daripada ayat Quran sendiri dan ia sangat-sangat jelas dan boleh digunakan untuk kita semua. Ada pula satu cerita lain, ada yang Ustaz baca satu sebelum ini sebut, dia kata bahawa dalam jangan guna assalam apa semua itu makna mati apa semua atau makna tak elok, dia kata. Nampaknya dia tak dengar betul-betul. Dia tengok habis. Sedangkan yang disebut dalam hadis itu assam. Barangkali semasa ustaz mengajar dia tertidur ke apa nama, wallahu a'lam. Bukan betul kalau kita sekali dengar assam dengan assalam sangat-sangat dekat. Jadi bunyinya macam sama lah. Sam makna mati, salam itu maknanya yang baik dan sejahtera dan seumpamanya. Boleh digunakan tuan-tuan. Ustaz cadanglah kita guna S-A-L-A-M.
jom kita ngeteh. Jom kita ngeteh. Salam, Contoh, jom ngeteh. Jom ngeteh. Itu lebih baik. Lebih baik. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, pastikan kita juga, mungkin selama ni Ustaz, kita mungkin terlepas pandang tentang perkara ni. Ya. Sama-sama kita ubah menjadikan satu norma baharu. Ya, Menyebutkan salam ataupun kita type saja Assalamualaikum. Ya. Itu untuk mendapatkan keberkatan dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sidang penonton sekalian, Tanyalah Ustaz TV3 berakhir di sini. Jangan lupa untuk saksikan siaran tambahan 30 minit menerusi di TV9. Jadi, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Walau di mana jua anda berada, patuhi penjarakan sosial, amalkan norma baharu, mahukan jawapan di sini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, bertemu kembali kita menerusi secara langsung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru di siaran di TV9 pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu Taala limpahkan dengan keampunannya, dengan segala limpahan rezekinya buat kita bersama, dan yang paling penting kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ilmu yang kita perolehi pada pagi ini mampu untuk kita amalkan di dalam sepanjang kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kita masih lagi bersiaran langsung di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, membincangkan topik berkaitan dengan tafsir Al-Quran menelusuri surah Al-Mujadilah, iaitu perempuan yang merayu. Sekali lagi saya nak wawarkan, sekiranya sidang penonton sekalian ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian bebas tul kami di 1800 88 1677 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 011 1233 6480 ataupun boleh terus melayari laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, jom sama-sama Ustaz. Saya minta izin Ustaz untuk kita teruskan lagi dengan persoalan yang diajukan oleh sahabat kita. Yang seterusnya ini menerusi talian WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam 9 Syawal, selamat Hari Raya. Saya ingin bertanya, dalam ayat 9 dan ayat 10, adakah perbuatan berbisik-bisik satu perbuatan kejahatan dan hasutan dari syaitan sehingga kita dilarang melakukan perbuatan berbisik-bisik sesama sendiri? Ada di kalangan kita suka berbisik-bisik antara satu sama lain jika sesuatu perkara keburukan dan dari kebaikan. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih daripada Kak Mar kita. Ni mungkin Kak Mar WKN kita ni Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, ini juga timbul Ustaz. Kebanyakan daripada kita ni kadang-kadang bila mana duduk satu meja kan, bertiga. Tetapi yang dua ni duduk berbisik sama mereka. Yang ketiga ni terasa Ustaz. Adakah ini yang dimaksudkan dengan ayat 9 dan 10 daripada surah Al-Mujadilah Ustaz? Tafadhal. Baik, terima kasih kepada Kak Amal, soalan yang baik. Tuan Muslim dan rahmat Allah sekalian, merujuk kepada ayat Ustaz baca dulu ayat nombor 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
Dengan maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa, pencerobohan serta perbuatan derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan takwa. Dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian. Sebenarnya isu berbisik ni memang dibincang. Dalam hadis pun ada sebut tentang perkara ini. Ya, ulama menyimpulkan bahawa sekiranya berbisik tadi adalah boleh menimbulkan syak. Kita duduk 3-4 orang, 2 itu bisik. Nah, sedangkan sepatutnya kita berhak untuk mendengarnya. Jadi kalau menimbulkan syak wasangka, maka itu tidak diperbolehkan. Adabnya tak kena. Tak boleh, Ustaz. Jadi kalaulah dalam ramai-ramai tadi kita berbisik dan orang tidak merasa syak apa-apa, itu tidak ada masalah. Contoh majlis tu ramai, kemudian kita berdua ni kan bisik. Orang takkan syak apa sebab ramai. Ramai mungkin oleh kerana bisingnya apa semua, jadi kita terpaksa dekat saat itu tak ada masalah. Tapi kalau menimbulkan syak wasangka, maka itu tidak dibolehkan. Itu antara adab yang diajar dalam Islam. Jadi poinnya ialah syak wasangka tadi. Syak wasangka tu. Maksud dari sini, Ustaz, nak berbisik boleh sekiranya bukan benda yang mendatangkan dosa dan juga benda yang menimbulkan syak. Ya, menimbulkan syak wasangka. Kalau macam tu, Ustaz, kalau kita ni berada bertiga, janganlah kita bercakap bisik-bisik lah. Kita bercakaplah bersama-sama kan. Apa kata kan, tiba-tiba mana tahu kita melayan, kita punya sahabat-sahabat tu, tiba-tiba sahabat kita tolong belanja pula minumkan makan sebagainya. InsyaAllah sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Kak Mar kita sebentar tadi. Jadi jom Ustaz, kita beralih pada soalan yang berikutnya menerusi Facebook kita daripada saudara Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz Dr. Luqman dan Dai Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam ayat yang ke-13 diceritakan tentang martabat bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika tidak dapat bersedekah, maka cukuplah mendirikan solat dan menunaikan zakat. Ini menunjukkan martabat sedekah sama dengan zakat dan solat. Mengapakah sedemikian, Ustaz? Mohon pencerahan, jazakallahu khair. Jadi Ustaz, sebelum kita nak ke ayat yang ke-13, Ustaz, dalam ayat yang ke-12 ada disebutkan berkaitan dengan sekiranya kita nak meminta pandangan, nak meminta nasihat daripada Rasulullah SAW, kita dituntut untuk bersedekah. Persoalannya, Ustaz, Nabi boleh menerima sedekah ke, Ustaz? Dan apakah sebenarnya maksud yang sebenarnya di sebalik ayat yang ke-12 dan seterusnya? Bolehlah Ustaz ulaskan daripada persoalan sahabat kita berkaitan dengan ayat yang ke-13. Tafadhal, Ustaz. Terima kasih kepada Imran yang bertanya, dan ayat ini soalan itu ada kaitan dengan ayat yang ke-12 12 dan 13. Saya baca dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak menghadap dan bertanya sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu menghadapnya. Itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Dalam pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya mengenai perkara yang tidak dapat dielakkan, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, terima kasih kepada soalan yang sebut tadi, iaitu sebelum nak bertanya Nabi ni, ayat ini suruh sedekah dulu. Baik, timbul beberapa persoalan. Yang Nabi SAW, adakah boleh menerima sedekah? Jawapannya tidak boleh. Tak boleh. Nabi SAW yang disedekahkan tadi sebenarnya untuk fakir miskin.
Dan tuan-tuan, ini hakikat seorang Rasul yang begini hebat. Tidak ada siapa pun yang mampu menyerang Nabi, tak kira golongan liberal ke golongan apa, nak serang Nabi, dia sudut harta. Sebab Nabi memang tak ada harta. Akbar, Masya Allah. Memang tak ada harta. Dah buatlah audit ke macam mana, memang tak ada harta. Memang bersih. Bersih. Jadi kalau suruh sedekah pun, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah ada satu ketika dia malam tak boleh nak tidur. Tak nak tidur. Aisyah tanya kenapa? Macam mana duit tadi? Ada harta ghanimah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mulalah bahagi-bahagi, ambil duit tu, ambil harta tu bagi. Dia berasa ada lagi sikit lagi. Aduh. Kita kata sikit apa masalahnya? Simpan je lah. Simpan je lah. Tak boleh tidur dia. Baginda SAW tak boleh tidur dalam keadaan harta ada. Jadi tuan-tuan, ulama menyebutkan ini peringkat martabat lah. Mana kedudukan Nabi SAW tidak boleh begitu. Orang awam biasa macam kita perlu kepada perkara tersebut. Itu satu cerita lah. Tapi maknanya itulah hakikatnya. Bukan mudah pun nak menjadi Rasul. Dan itu paksa begitu keadaan. Sehingga tak boleh duduk. Sehingga dalam hadis yang lain menyebutkan wala takhsha min dhil arshi iqlalan. Ya Bilal, jangan kamu rasa susah. Jangan rasa kamu akan ada kekurangan. Sebabnya dhil arshi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan masalah rezeki kamu. Ini keyakinan martabat yang tinggi. Jadi kalau orang boleh buat begitu dalam keadaan hatinya itu tenang, hatinya tidak ada gundah gulana, maka insya-Allah tidak ada masalah. Tapi orang awam macam kita ni kurang duit, bukan tak ada duit, kurang duit kita tak boleh dah. Kita bukan fikir pasal tak ada apa, ada harta, kita fikir awaklah tak ada. Jadi tuan-tuan, itu hakikat yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah Ustaz, untuk soalan daripada saudara Imran kita tu, kita akan tunggu sebentar. Kita nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz Norma Baharu. Biar tahu, jangan keliru. Sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami pada pagi ini menerusi rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kita membawakan topik-topik dan juga tajuk-tajuk yang menarik untuk kita sama-sama bincangkan. Dan pada hari ini kita membawakan topik berkaitan dengan surah Al-Mujadilah, iaitu perempuan yang merayu ataupun mengadu, yang telah pun sepanjang 1 jam 45 minit kita bersiar langsung pada pagi ini. Sudah hampir 12 ayat Ustaz. Kita sudah bincangkan. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat buat kita bersama. Jadi sebelum ini kita nak meraihkan soalan-soalan berikutnya. Seperti tadi kita ada berhutang satu soalan Ustaz dengan saudara Imran kita menerusi ayat yang ke-13 daripada surah Al-Mujadilah ni, berkaitan dengan Allah berfirman, jika tidak bersedekah maka cukuplah mendirikan solat dan menunaikan zakat. Ini menunjukkan martabat sedekah sama dengan zakat dan solat. Mengapakah sedemikian Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara Imran yang bertanya. Sebenarnya kaitan ayat ini tentang Rasulullah, dia ramai tetamu, orang itu nak tanya, orang ini nak tanya apa semua. Ada sebahagiannya hanya mengambil peluang untuk berbual-bual kosong dengan Nabi. Nak bersembang. Nak bersembang. Jadi dengan sebab itu dijadikan syarat kalau nak cakap dengan Nabi itu sedekah dulu. Dan kebaikan sedekah itu untuk fakir miskin. Jadi itu keadaannya. Jadi kalau tak boleh juga, ada penting juga, maka tukarlah kepada dia boleh sembahyangnya, dia boleh apa semua tadi, zakat dan seumpamanya. Jadi menyentuh tentang masalah zakat, hakikatnya kalau seorang yang mencukupi haul nisab zakatnya itu cukup setahun, cukup nisab berapa dia patut bayar zakat harta, memang dia kena zakat lah. Bukan sedekah utama dia, untuk zakat yang pertama. Selepas selesai itu baru sedekah. Adapun bagi orang yang mana memang tak cukup semua itu, duit ada berapa ringgit aja, contoh ada 1,000, 2,000 je duit, maka memang tidak cukup untuk zakat. Maka dengan sebab itu dia tidak keluarkan zakat, tapi dia boleh keluarkan sedekah. Ustaz, macam mana saya nak sedekah? Saya pun tak cukup. Tuan-tuan, ini hakikatnya perlu kita sama-sama renung.
Boleh Ustaz sebut satu orang jutawan yang hebat. Tuan-tuan sila baca kisah Tan Sri Mokhtar. Iaitu beliau ini bersedekah. Ustaz baca dalam khabar kisahnya itu. Iaitu dia bersedekah sejak daripada zaman dia tak kaya lagi. Masa tu dia pelihara lembu berapa ekor tu masa mula-mula. Sekarang dah tak kira lah dia bilianer apa semua. Tapi nak bagi tahu situ sedekah. Maknanya bersedekah ni jangan tunggu kaya. Tapi bersedekah sehingga kaya. Allah. Dia beza. Jangan tunggu kaya, sedekahlah sehingga kaya. Jadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan itu Allah pasti ganti. Tuan-tuan, ini Ustaz cuba buat, alhamdulillah Allah tunjuk. Berapa tu jangan kira. Yang penting tuan-tuan beri, ya Allah kamu ganti, aku nak tengok. Untuk keyakinan tak ada masalah. Untuk meyakinkan kita beri berapa singgit, ya Allah kamu ganti balik. Allah ganti, tuan-tuan. Jadi orang beramal buat begini, insya-Allah. Kalau dah datang keyakinan tak payah minta lagi lah. Cuma nak beritahunya seperti mana Ibrahim alaihissalam telah minta Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Ya Tuhan, tunjukkan kepada aku macam mana kamu hidupkan benda mati. Maka Tuhan tanya, ya Allah tanya kepada Ibrahim, qala awalam tu'min? Kamu tidak beriman? Jawab Ibrahim, bukan begitu ya Allah. Qala bala, bahkan aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi nak bagi tenang, nak bagi lebih yakin aku kepada kamu. Itu boleh. Jadi maknanya kalau kita sedekah, niat ya Allah kamu tunjukkanlah ganti itu, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau nak pertikai, tak boleh. Tak boleh, itu tak ada pertikai lah. Untuk menambahkan keyakinan kita insya-Allah Allah akan tunjukkan kebaikan. Ustaz, sebenarnya yang menariknya Ustaz, ada satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa sebenarnya bukan harta yang kita miliki itu harta kita, tetapi apa yang kita sedekahkan itulah sebenarnya harta milik kita. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dengan ayat 13 ini menjadi pencetus semangat kita untuk sentiasa bersedekah, insya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz, kita terus beralih dengan soalan yang berikutnya menerusi aplikasi WhatsApp kita. Di dalam baki masa yang masih tinggal Ustaz, kita nak raikan seberapa banyak soalan yang boleh. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam ayat yang ke-16, bagaimana sumpah-sumpah yang mereka perkatakan sebagai perisai untuk menghalang manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Jadi Ustaz, kita ke ayat yang ke-16 Ustaz. Tafadhal. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Tidak dinamakan. Tidak dinamakan. Baik, soalan yang baik. Tuan-tuan muslim simak rahmati Allah sekalian, bila disebutkan dalam ayat yang ke-16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. yakni mereka menjadikan sumpah sebagai perisai untuk menyelamatkan diri, harta benda daripada dirampas atau dibunuh. Maka dengan yang demikian dapatlah mereka menghalang diri dan orang lain dari jalan Allah. Dengan itu mereka beroleh azab siksa yang menghina. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, ini adalah berlaku kepada khususnya kepada golongan munafik, ya. Yang mana mereka ini sebenarnya ada komplot, ada perkara jahat. Yang sebelum ini, ayat yang sebelum menceritakan tentang bisik-bisikan mereka. Berisik-bisik, merancang sesuatu sehingga menimbulkan syak wasangka, perbalahan, pergaduhan dan seumpamanya. Bila ditanyakan tentang hal seperti ini kepada mereka, mereka bersumpah, tak, kami tidak buat begitu, kami sebenarnya gini. Bagilah bla 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 punya alasan tu kan. Dan mereka bersumpah. Sumpah dengan wallahi wa billahi wa ta'ala. Segala-galalah mereka sumpah demi Allah. Baik tuan-tuan, sebenarnya asas dalam bersumpah ini Allah sebut dalam Quran, sifat orang Arab ni suka bersumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman.
Allah tak ambil kira kalau sumpah-sumpah yang dia panggil sumpah lara. Ya, sumpah lara ini orang Arab kan kalau kita beli barang kat tempat dia, wallahi akhi wallahi, wallah selalu. Jadi Allah tidak ambil kira tentang sumpah lara, tapi bukan benda tu baik. Kita balik Malaysia ni daripada orang haji ke umrah apa semua, wallahi ya wallah, tak payah tiru lah yang tu. Yang tu bukan suruh ditiru, itu sifat orang Arab yang sebenarnya tak berapa elok pun, tinggalkanlah perkara tersebut. Tapi dalam hal ini mereka bersumpah ni untuk menyelamatkan diri mereka. Sehingga Allah sebut dalam surah Al-Qalam, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إلى آخر الآيat. Jadi menunjukkan halaf, mereka ni sangat suka bersumpah. Sumpah nak menunjukkan mereka ini benar, tapi sebenarnya Allah mengetahui hakikat hati mereka yang sebenar dan mereka berbohong kepada Allah dan Rasul. Jadi hakikatnya sumpah ini untuk menyelamatkan diri mereka daripada dikenakan apa-apa hukuman. Jadi Ustaz, kiranya kita perlulah elakkan daripada sumpah yang lara. Ya, sumpah lara. InsyaAllah sidang penonton sekalian, itu juga ayat bukan hanya untuk golongan munafik, juga untuk peringatan buat kita bersama. InsyaAllah. Jadi Ustaz, jom kita teruskan dengan soalan berikutnya menerusi laman media sosial rasmi kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Menerusi persoalan daripada saudari Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat 17. Apakah yang dimaksudkan harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah? Mereka lah ahli neraka, mereka tetap kekal di dalamnya. Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Jadi Ustaz, ayat ni merujuk pada siapa Ustaz? Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Terima kasih kepada yang bertanya, iaitu ayat nombor 17. Ya, Ustaz. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberi sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah ahli neraka, mereka tetap kekal di dalamnya. Tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian, ada riwayat menyebutkan tentang orang-orang Arab, khususnya Al-Mughirah dan yang hebat-hebat punya ketua-ketua di kota Mekah pada masa itu. Mereka kata, jangan risau, aku ada harta banyak, anak pinak banyak, kalau akhirat pun gitu, kami akan tolong-menolong. Kami akan tolong-menolong. Jadi tuan-tuan, Allah sebutkan di sini bahawa ayat ini sebenarnya berulang. Maksud ini berulang beberapa kali. Innama amwalukum wa auladukum fitnah dan seterusnya ayat yang lain menunjukkan bahawa itu semua tidak akan beri manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat tak dapat ditolak tuan-tuan, muslimat dan rahmat Allah sekalian. Hari ini kalau ahli keluarga kita meninggal, apa kita rasa? Sedih, sangat sedih. Kita harap kalau boleh jangan meninggal, betul kan? Betul. Jangan meninggal. Kita nak hidup bersama. Kita nak berkasih sayang, nak hidup berkeluarga aman damai, itu yang kita nak. Tapi bila meninggal sangat-sangat sedih, kita berharap janganlah dia masuk dalam kubur, janganlah dia mati, kalau boleh hidup balik. Maknanya kita tak nak berpisah. Tapi malangnya di akhirat kelak, lain pula ceritanya. Semua orang tak nak. Bila kita jumpa semua sekali, yang itu kita sebelum mati atau mati atas muka dunia, kita kata jangan mati, jangan berpisah. Kita nak begitu. Jumpa pula di akhirat. Pasti tuan-tuan kita akan jumpa. Tapi bila jumpa apa berlaku man? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dah jumpa lari pula. Atas muka dunia itu tak nak berpisah, tapi dah jumpa lari. Allahumma, mak ayah lari, adik-beradik lari, saudara mara, anak pindah lari belaka. Itulah dia tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Maknanya hidup kita atas muka dunia ini, kita nak buat sesuatu perkara yang dapat manfaat, iaitu dalam hadis kata maqaddama, itulah manfaat kita, iaitu harta benda yang dihantar dulu, iaitu sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
Itu yang kita sebenarnya risaukan Ustaz. Ya, Kat dunia kita tidak mahu berpisah, tetapi suatu mana kita bertemu di padang mahsyar nanti, semuanya tidak mahu bertemu, bertentang mata satu sama lain. Jadi Ustaz, dengan persoalan tadi itu, maka kita sudah pun berada di penghujung rancangan kita pada pagi ini. Mohon sedikit bacaan doa daripada Al-Fadhil Ustaz agar pertemuan kita, majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati Allah SWT. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله minna wa minkum taqabbal karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Mudah-mudahan dengan bacaan doa daripada Ustaz tadi, Ustaz ilmu kita pada pagi ini diberkati Allah Subhanahu taala. Jadi sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk saksikan Tanyalah Ustaz esok dengan topik yang menarik, 3 dosa besar bersama dengan Dai Aiman dan juga Al-Fadhil Ustaz Syukri Yusof. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya kita berdoa untuk turunnya hujan, pastikan kita bersedia untuk menerima lumpur di kaki kerana kedua-duanya datangnya sekali. Fikir-fikirkan, saya Da'i Luqman mohon mengundur diri. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.